Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas kita mengikuti habit pertama iaitu be proaktif, bagaimana kita mengambil tanggungjawab sebab kita adalah driver kepada kehidupan kita. So, seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dengan habit yang kedua, begin with the end in mind. So, bagaimana apabila kita meletakkan sesuatu sasaran, apakah pelan tindakan yang kita perlu lakukan? Action yang perlu kita lakukan untuk mencapai sesuatu sasaran atau destiny kita. Misal kata, contohnya apabila pelajar-pelajar sekarang ini berada pada semester pertama. So, apakah sasaran yang anda telah tetapkan selepas kita tamat semester pertama di UTM? So, masing-masing ada pelbagai sasaran. Ada mungkin yang mau mencapai kedudukan akademiknya mestilah melebihi 3.5 CPA ataupun PNGK. Ada yang meletakkan sasaran untuk tahun pertama ni saya perlu berkenalan dengan seberapa ramai kenalan-kenalan baru. Ataupun mungkin ada yang kita letakkan sasaran, so kita perlu berkenalan dengan lebih baik dengan pensyarah UTM. Ataupun ada letakkan sasaran bahawasanya kita perlu menjalani kehidupan sebagai pelajar universiti dengan lebih terbaik melalui mungkin kaedah-kaedah yang perlu kita ketahui apabila kita belajar di universiti. So, mungkin juga ada yang letak sasaran pada semester pertama di UTM untuk mengetahui kaedah-kaedah pelaksanaan dan juga pembelajaran di UTM. So, pelbagai sasaran yang telah kita tetapkan, sama akademiknya, pembangunan pelajarnya, interaksinya, networkingnya, semua sasaran-sasaran yang telah kita tetapkan itu. So, apakah kaedah untuk kita mencapai sasaran tersebut? So, dalam habit kedua, ditekankan bahawasanya adalah penting untuk kita meletakkan sasaran dan juga merancang dan memperlihatkan step-step yang kita perlu lakukan untuk mencapai sasaran tersebut. So, in essence, develop a clear picture of where you want to go with your life. So, kita ada sasaran, jangka masa panjang, jangka pendek, sasaran bersama untuk keluarga, sasaran bersama dengan rakan-rakan. So, bagaimanakah kita boleh membangunkan rangka kerja dan tindakan supaya kita dapat capai perkara yang kita sasarkan. So, itulah habit kedua. Begin with the end in mind. So, kita perlu memulakan suatu perkara step by step. Begin dengan kita dah tahu apa sasaran kita, end of mind. Kita dah tahu sasaran akhir kita. So, itulah fakulti merasakan berpentingnya habit yang kedua ini menjadi habit kepada pelajar-pelajar semua. Sebab kita ada banyak perkara yang perlu kita lakukan, kita perlu laksanakan. So, bagaimana kita perlu mengetahui strategi dan perancangan dan tindakan yang betul supaya akhirnya kita dapat capai apa yang kita rasakan. So, it can be perkara-perkara yang kita sasarkan daily mungkin. Contohnya ada yang merancang mengikut minggu. Contohnya pada minggu ini perlu habiskan baca satu buku, ataupun pada minggu ini dah siap sedia untuk menghadapi contohnya ujian pada minggu depan. So, perancangan-perancangan itu boleh juga berlaku by mingguan ataupun perancangan yang berlaku by daily. So, yang pastinya seperti mana yang kita sebut dalam habit pertama, be proactive. We are the driver of our life. Now, begin with the end in mind. So, kita adalah yang control our destiny. Kita yang kontrol apakah sasaran kita. So, kita kena tahu keadaan-keadaan yang berlaku di sekeliling kita, apakah perancangan dan tindakan yang perlu kita lakukan. So, ada beberapa nota ni yang pelajar boleh baca untuk memahami situasi dan juga beberapa fakta lebih terperinci. So, biasa kita akan sebut apakah personal mission statement. Kalau pergi interview kerja,
dia akan sembuh. Apakah yang anda mahu jadi dalam 5 tahun akan datang? Contohnya kan. So itu personal mission statement. Bagi pelajar, contohnya selepas graduan UTM, apakah yang anda mahukan pada diri anda? Knowledge, skill, attitude, value, habit, networking pelajar dan sebagainya. So semua itu masing-masing perlu ada. Apakah mission masing-masing? Visi masing-masing. Sebab dia adalah menjadi seolah-olah blueprint of your life. So kalau dalam jangka masa berada di UTM, sebenarnya boleh fikirkan apakah sebenarnya matlamat anda. So boleh ditulis, boleh diletak mana-mana. Ada pelajar yang biasanya kan di meja study kan ditulis macam di sekolah dulu kan. So apakah yang anda mahu sasarkan pada sekian-sekian masa. So perkara-perkara tersebutlah yang kita perlu ada misi. Dengan ada misi, kehidupan kita lebih teratur dan kita tahu tindakan yang perlu kita lakukan. So, saya harapkan pelajar-pelajar dah ada misi masing-masing. Contohnya tahun pertama apa nak buat, tahun kedua nak buat apa, tahun ketiga nak buat apa, tahun 4 graduan apa yang nak buat. So, salah satu yang kita tekankan melalui My Roadmap di Fakulti Sains ni, kita sudah ada beberapa perkara yang kita cuba terapkan kepada pelajar. Maksudnya contohnya tahun pertama pelajar-pelajar Fakulti Sains perlu dapat develop personality, personal growth. Pelajar dapat membukukan team working. Seterusnya dalam My Roadmap yang seterusnya ada berkenaan knowledge, ada berkenaan dengan skill. Kemudian tahun akhir ada berkenaan dengan employability, kebolehan pekerjaan pelajar. So, semua itu dalam My Roadmap telah disediakan secara teratur untuk membangunkan pelajar. Tetapi pelajar juga perlu mempunyai misi dan statement masing-masing yang mungkin bersifat personal. Contohnya pencapaian akademik, mungkin ada yang bersifat personal. Ataupun mereka yang mungkin menyasarkan untuk memenangi anugerah. UTM ni ada banyak award. Ataupun mungkin ada yang cuba membangunkan networking. So, banyak-banyak kes yang berlaku di mana universiti lah. Pelajar yang selepas graduan membuka perniagaan. Dan perniagaan itu dibuka bersama-sama dengan rakan sekelas yang belajar bersama-sama di UTM. So, ada juga yang menyasarkan perkara yang sedemikian. So, banyak perkara itu adalah bergantung kepada diri kita. Apa yang kita mahukan. Tapi sudah tentu dalam kita merancang, kita boleh letak certain level of ambitious. Tidak ada masalah sebab kita kan, kalau kalau biasa kan sebutkan, mimpi itu kan percuma, kan? So, sasaran itu adalah awak yang tetapkan. So, tetapkan setinggi yang mungkin. Kadang kata kalau you shoot for the shoot for the star, aim for the moon. So, anda lah yang mengawal. So, letakkanlah sasaran setinggi mungkin. Kalau CPA contohnya 4.0, tak ada masalah. Ada sebab apa? Ada je pelajar yang dapat 4.0 di UTM, di Fakulti Sains, di Jabatan Kimia pun ada. So, maksudnya sasaran itu logik ke? Logik. Sebab apa? Telah pun dicapai oleh pelajar lain. So cuba elakkan negatif label. Sebab kadang-kadang ni bila kita banyak berinteraksi, kadang-kadang ramai yang mungkin menyindir, tapi keep it to ourselves sebab kita lah yang tahu apa yang kita nak. Kan? Apa yang kita nak bila bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan, bersama dengan pensyarahnya. So, ideally, of course, bila kita meletakkan satu sasaran, goal setting, kita yang nombor 3 tu, just do it, kan? Kita lah buat. Sebab banyak perkara yang mungkin kita mengalami halangan-halangan yang mungkin menyekat kita. Tetapi kita kena buat dulu. Saya sebutlah contohnya kalau nak menulis. Menulis ni biasanya memang susah. Tetapi kena start dulu. Kan? Just do it. Kena start dulu, along the way kita akan develop. So, begitu juga dengan sasaran-sasaran kita yang lain. Mulakan. Kan? So, kadang-kadang kita akan ada momentous moment. Maksudnya, ada kadang-kadang semasa tu adalah yang boleh push kita punya level sehingga kita lebih dekat kepada sasaran kita. Kan? Contohnya kalau menulis, mungkin ada semasa tu kita dapat kawan baru yang memang expert menulis.
yang membantu kita mempercepatkan kita untuk mencapai sasaran kita. Ataupun kita mengikuti kursus, seminar dan sebagainya. So, perkara-perkara itulah yang membantu, kan? So, untuk kita mencapai sasaran. So, fakulti mengharapkan pada sela masa sekarang ini, pelajar-pelajar telah ada sasaran masing-masing. Kan? Sama ada sasaran pada semester ini, sasaran pada tahun pertama, sasaran pada tahun kedua, ketiga, sasaran bila graduate, sasaran apabila kita telah tamat pengajian, sasaran apabila kita bersama dengan keluarga. So, pilih sasaran yang membawa perubahan yang besar kepada kita. So, pilih sasaran yang utama yang akan membawa perubahan besar kepada diri kita. So, itu yang perlu diutamakan sebab kita ada banyak target, kan? Nanti kita akan bincangkan dalam seterusnya berkenaan dengan priority, keutamaan. Kerana kita tidak boleh buat semua perkara, kan? Kalau pernah dengar Pareto Principle yang 20-80, dia punya rule kan 20-80. So, yang 20% tu yang biasanya orang buat tu 20%, tetapi dia bawa impact yang lebih besar, kan? So, itu panggil Pareto Principle. So, cuba tetapkan sasaran anda dan imaginekan, sebab begin with the end in mind ni adalah kita kena imagine. Contohnya, kalau misal kata lompat tinggi ataupun lompat bergalah, kan? Lompat bergalah tu sasarannya adalah untuk melepasi dia punya tiang tu, kan? So, tetapi sebelum dia melakukan perkara tersebut, dia telah imagine. Maksudnya apa? Apakah bantuan yang perlu dilakukan? Apakah berapa langkah yang perlu diambil? Bila masa nak melompat, kan? Bila dah melompat ke atas tu, bagaimana nak membetulkan badan? So, benda tu dia telah imagine awal sebelum dia bertindak. So, itu maksudnya begin with the end in mind. Awak mulakan dah bayangkan dengan perkara-perkara yang perlu dilakukan supaya mencapai sasaran, supaya melepasi lompatan itulah pada sela ketinggian yang diperlukan. Okay. So, it's okay. Sasaran boleh besar, sasaran boleh kecil. Tetapi apa yang perlu kita buat adalah just do it. So, buatkan langkah-langkah tindakan. In the end, so fakulti mendoakan supaya masing-masing pelajar dapatlah mencapai sasarannya. Semua ada jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Itulah habit yang kedua. Bagaimana kita perlu begin with the end in mind. So, okay, sekian. Terima kasih.